Yo, so sup bro, Leaks di sini. Okay, jadi ya kembali lagi bersama saya Leaks 90. Jadi di sini sangat gelap guys. Sekarang pukul 9.25. Saya baru balik kerja dalam pukul 5 macam tu lah. Then saya rehat. Lepas tu sekarang baru saya rasa bertenaga balik untuk buat motor. So dekat depan korang ni ada motor Dash 110 V1. So bentuk dia macam ni guys. Bentuk depan dia macam skuter sebab lampu dia dekat dada. So minta maaf guys, kawasan sini sangat gelap sebab lampu ada satu je kat atas tu kan. Yalah, saya tinggal rumah flat guys, jadi boleh buat motor dekat bawah ni tapi gelap. Okay guys, so untuk hari ni saya nak tukar minyak hitam. Aduh, sangat gelap lah. Sekejap saya ambil lampu dulu. Okay, so untuk hari ni saya nak tukar minyak hitam guys. So saya dah ready dah dia punya ni tempat untuk buang minyak hitam dekat bawah ni. So saya nak tunggu enjin sejuk dulu lah sebab masih panas ni. Saya kerja kat Putrajaya, so sampai dekat Kajang boleh dikatakan 20 lebih kilometer gak lah. So sampai sekarang masih panas. So lepas saya tukar minyak hitam, saya nak tukar fork guys. Saya nak tukar fork ni sebab fork ni dia dah bocor dah. Dia dah keluar dia punya minyak fork. Itulah, dekat kawasan sini dah sangat kotor dah. Ini adalah disebabkan minyak fork ni diturun sampai sini. Lepas tu bila kita bawa motor laju kan, dia punya minyak tu dia merecik sampai ke situ. Ada lagi dekat sini. Weh, dan dekat sebelah ni lagi teruk lah. Ni lagi teruk. Saya dah cuci macam mana pun dia tetap ada. Saya ingatkan dekat enjin ni ada yang bocor. Bila saya tengok fork saya betul-betul, rupanya fork saya yang bocor tu guys. Aduh. Nampak tu dia punya kehitaman tu. Dan disebabkan saya punya minyak fork ni makin kurang, batang besi ni yang ada dekat fork ni dia dah makan dah. Dia ada kesan cala tu, kalau korang perasan dia dah ada kesan cala dah. So walaupun saya tukar oil seal dengan tambah minyak fork baru, tak ada guna guys sebab dia dah makan, dia tetap juga bocor. Cala dia tu sama macam cala dekat bahagian blok. Untuk carburetor lah, carburetor ni pun ada masalah sebenarnya. Masalah dia adalah dia kuat makan minyak petrol. Jadi saya dah beli dah dia punya barang untuk carburetor ni, iaitu carburetor untuk repair kit punya. Dia dapat o-ring, lepas tu dia dapat main jet, pilot jet, jarum dan sebagainya. Nanti saya tunjuk lah. Saya shark setting ni tak berapa ngam lah. Tak tahulah motor standard ni. Ni 100% standard lagi guys motor ni. So saya shark dia punya setting tu minyak lebih lah. Tak ada guna doh minyak lebih. Bukannya laju pun. Baik bagi minyak ngam-ngam, lepas tu tambah sikit je, jangan lebih sangat lah, supaya minyak petrol pun tak terlalu cepat habis. Bayangkanlah guys, RM5 sehari je, siapa tahan doh. Lepas tu masalah dekat enjin ni pula. Dekat enjin ni, dekat gearbox dia ada problem. Gearbox gear 2, gear 2 dia pecah. Gearbox gear 2 dia dah pecah dah. Jadi terpaksa pakai je lah, tak boleh buat apa. Bila kita masuk gear 2 kan, dia akan sangkut. So terpaksa kena cepat-cepat masuk gear 3 macam tu lah. So tak apa, kita buat je apa yang boleh dibuat dulu. Sebab kalau saya buat enjin, nanti saya tak ada motor pula. Dan lagi satu, saya punya motor Demak tu guys, Demak EX90 yang saya buat video sebelum ni, motor tu dah jam dah. Nantilah saya buat video khas untuk Demak EX90 tu. So untuk kali ni saya buat video pasal motor ayah saya dulu, Honda Dash 110 V1. So untuk sekarang, okay, saya keluarkan dulu minyak hitam, and then saya buka cover set tengah, kiri dan kanan. So saya tak adalah nak tunjuk tutorial, saya just macam record macam ni. Lepas tu selepasnya video dah siap buka. Kita tak ada time lapse lah guys sebab sangat gelap sekarang dan saya kena cepat lah. Bateri pun tak berapa banyak sangat sekarang ni, saya punya phone ni. So ya guys, ayo. Okay, so dekat dada saya dah buka. Agak susah jugalah sebab saya first time, so saya tak berapa fasih. Dekat bahagian kiri kanan susah lah juga nak buka guys. Ada skru bunga. Ada bahagian skru bunga tu saya tak boleh nak buka. Jadi saya tak tahu lah macam mana guys, boleh buka ke tak. Tengoklah nanti. Ni pun dah lah tak sesuai sebab dia bunga dia tak panjang, bunga dia tak tajam. Ni bunga besar jadi dia susah. Tak apa, kita buka ni dulu.
Jadi saya pakai ni guys, impact gun. Ni saya beli kat Shopee je, 170. So memang senang, memang mudah saya punya kerja. Jadi saya nak buka caliper dulu. Buka terus dekat bahagian bracket dia. Right, cabut dan cabut ni. Boleh ke tak boleh? Hold that. Ok, sabar je guys. Saya memerlukan 2 tangan. Alright guys, so saya dah buka caliper dekat bracket dia terus. So dia cabut lah satu kali. Alright, jadi kita dah boleh buka fork dah. Buka fork tapi kena buka tayar dulu lah. Then saya dah keluarkan minyak hitam. Agak kotor, lumayan guys. Ni saya menggunakan Petronas Sprinta F300. Jadi saya pakai ni dalam 1000 km lah. Jadi dia punya kehitaman dia menjadi macam ni lah. Jadi saya akan pakai minyak hitam lain pula hari ni. Saya pakai minyak hitam total. Nanti saya tunjuk guys. Lepas tu untuk dia punya skru ni, skru bahagian penutup bawah tu, saya dah tak pakai yang ni guys. Saya pakai yang dia macam ni juga, tapi dia ada magnet kat ujung dia. Oh, susah buat kerja macam ni, gelap. Hanya mengharapkan lampu ni je guys. Macam kamera pula. Okay, jadi minyak hitam ni guys saya pakai sebelum ni, Petronas Sprinta F300. Memang sedap guys, serius, saya tak tipu, memang sedap. Jadi saya nak cuba pakai ni pula, Total High Pref 40 300. Saya tak pasti ni mineral ke apa, semi. Saya rasa mineral kot. Saya beli kat kedai, harga 30. And then saya pakai skru yang penutup bawah tu, saya pakai yang ni guys, jenama Cozy. Dekat sini dia ada magnet. Magnet dia memang kuat guys. Kenapa saya nak pakai skru yang ni? Disebabkan saya nak jaga saya punya engine guys. Takut ada habuk besi kan, habuk besi yang tergeser sedikit. Kita tak tahu kan, nanti habuk besi yang halus tu nanti dia akan kumpul dekat magnet ni. Okay guys, jadi ni kita dapat washer sekali. So ni magnet dia kecil je. Yang standard punya dia tak ada magnet, dia kosong. Saya malas nak ambil sebab berminyak. Contoh lah saya try angkat ni menggunakan magnet. Uish, kuat. Kita try pakai ni lah. Okay, tengok betapa kuatnya magnet dia. Nak cuba apa lagi guys? Jom kita tengok apa lagi besi yang saya ada. Try ni. Boleh tak? Boleh tu. Tengok. Uish, ni pun berat guys. Korang pun tahu kan berat dia macam mana. Kita try menggunakan magnet yang kecil ni. Adakah dia mampu mengangkat? Boleh lah, tapi dia jatuh juga. Yang penting tujuan saya pakai ni untuk jaga enjin saya guys, daripada habuk besi yang sangat halus. Jadi jom, saya nak pasang dulu. Tapi saya tak record lah guys sebab susah. Susah sebenarnya nak buat video gelap-gelap ni. Saya just tunjuk je lah guys. Saya tunjuk je apa benda yang saya nak pasang. Tapi saya tak record yang saya tengah pasang lah. Okay, jadi saya dah ketatkan dah dia punya skru dekat bawah. So let's go, kita masukkan minyak hitam ni. Balik. Jadi saya buka dulu saya rasmi dulu. Okay, agak susah nak buka sebab satu tangan. Wow. Alright. Saya pakai corong ni guys, terlalu besar. Apa boleh buat. Ni saya beli kat kedai RM2. Sebab saya dah tak jumpa dah corong yang kecil tu, yang warna oren tu. Tak tahulah kat mana dia jual. Maybe dekat Mr. DIY ke. Oh, ini pun sangat kotor lah. Dia ada, betul lah macam habuk. Sekejap saya lap sekejap. Right, let's go. Masuk minyak hitam baru. Kita masuk secukupnya je lah. Sebab saya tak nak letak 1 liter ni. Nanti enjin jadi berat guys. Okay, lepas tu kita check sukatan dia, bagi ngam-ngam je lah. Jangan bawa sekali lah. Kalau bawa sekali tu tak cukup. Ni tak silap saya untuk enjin ni sama dengan X5 800 je. Ataupun kena 1 liter kak. Tak pasti sekejap buka, tengok balik macam mana. Ok, secukupnya je lah. Dia sampai situ. Jadi dah terlebih sikit lah. Ni tak apa. Ada lagi baki dalam 15%.
sepatutnya 80% lah. So bermaksud betul lah untuk enjin ni 800 ml je lah. Kalau letak lebih pun buat apa yang nanti enjin berat. Yang penting kena check lah, selalu kena check sini adakah dia makin berkurang ataupun sama. Kalau tetap sama okey lah tu. Kalau berkurang kena top up. So saya dah settle dekat sini untuk servis minyak hitam. Minyak hitam pun sudah baru. So sekarang kita settlekan fork ni pula. Untuk setting carburetor semua tu, tukar carburetor kit, carburetor repair kit dia tu tak tahulah sebab ke tak, tengoklah guys. Kalau boleh buka bahagian cover tepi ni bagus, tapi masalahnya sekarang dia susah. Dan lagi satu guys, saya nak tukar pelampung untuk motor ni sebab bacaan meter dekat situ, meter untuk minyak tu kan, meter minyak petrol tu kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tak. Jadi kita try tukar pelampung, kita tengok adakah dia okey atau tidak. Kalau tak, saya tak tahu lah guys, maybe wiring ke apa. Alright guys, jadi saya dah buka dah fork. Sekarang dah pukul 11.43. Sebenarnya saya dah buka awal lah tadi. Lepas tu member saya datang, dia nak tukar minyak hitam. Memang dah deal lah, jadi dah tukar-tukar semua. Lepas tu borak-borak sikit. Sekarang dah pukul 11 lebih. Okay, jadi saya nak sambung. Gelap pula. Saya dah buka. Jadi saya nak masuk fork baru. So inilah dia fork dia, jenama Mitra Tech. Saya rasa okey je kot, pakailah. Saya tak pastilah guys, sempat ke tak saya nak buka apa ni, dia punya cover kiri kanan ni. Sebab untuk ni skru bunga ni dia tak boleh buka dekat saya punya yang untuk ni lah, skru bunga ni. Dia tak boleh sebab skru untuk bunga dia tu dah tak tahulah, kira macam loose kot. So saya rasa untuk hari ni saya sempat buat fork je kot. Ingat nak loadkan sekali, tapi dia punya untuk penutup atas tu nak kena buka pakai Allen key. Allen key pula kat kawan saya, so tak dapat lah nak buat sebab nak tambah minyak fork lagi. So kita pasang standard lah. Kita nak try dia punya lantunan tu macam ni, lembut ke tak. Kalau lembut, nanti kita tambah minyak fork dalam, tengoklah 10ml ke 20ml. Lepas tu bila dah turun, kita tengoklah berapa yang kita boleh turun, maybe 2 inci. Kita tambah lagi 20ml. So let's go guys, jom kita pasang. Saya pasang pun tiba-tiba dah siap kan. Macam tu je lah. Tak adalah nak tunjuk tutorial saya pasang semua sebab tak sempat dah guys. Saya just buat video macam ni je, just tunjuk-tunjuk macam tu je lah. Sorry ya geng. Nanti kalau nak turun fork nanti saya buat video tu betul-betul lah. Saya ada tunjuk macam mana saya buka pasang kan. Yelah sebab dah gelap gila dah guys. Hanya berbekalkan lampu dekat atas ni dan lampu ini. Itulah guys, apa boleh buat. Memang nak kena tukar dah fork ni. Teruk dah. Ada masa boleh patau fork ni. Makan sampai haus dia punya besi tu, lama-lama dah tak tahan, patah kan. Uish, saya tak mau kejadian macam tu berlaku. Kali ni magic guys, tiba-tiba dah siap kan. Okay, saya tutup, lepas tu siap. Alright guys, tadi saya dah bawa dah motor ni. Memang rasa lain, rasa sedap lah, tak macam sebelum ni. Jadi bila saya ganti baru ni, rasa dia memang macam motor baru guys. Hehe. Tapi itulah, kita buat di tempat yang standard kan, jadi dia tinggi lah. And then untuk belah cover seat kiri kanan ni, saya rasa tak sempat kot nak buka. Memang nak kena beli gak screwdriver yang lain. Lagi-lagi yang dekat sini guys, susah juga nak buka ni. Mungkin nak kena ketuk kot. So saya pun tak dapat lah nak repair carburetor ni dengan dia punya cable throttle guys. Cable throttle pun saya nak ni gak, nak tukar sebab dia dah tak sedap lah, dah tak smooth macam dulu. Lepas tu ni banyak free banyak. Free dia ni dalam 10% free. Barang dia ada guys ni. So ini cable throttle untuk dash 110 V1. Lepas tu untuk turun fork kita pakai skru special ni. Dia kurus sikit lah dekat bahagian sini. Kalau yang standard dia ada bunga. Lepas tu nanti mau tukar ni petrol filter, sebab saya rasa yang ni mungkin dah hitam lah. Dengan ni ni paling penting guys, carburetor repair kit. So apa yang saya dapat dalam ni adalah kita dapat o-ring, dapat dia punya gasket, dapat jarum, dapat tempat setting angin, setting minyak, main jet, pilot jet. Later. Okay, so untuk last saya nak tukar dia punya pelampung. Saya dah buka awal-awal. Ni yang lama. Dari segi fizikal nampak macam masih okey tau.
Tak tahulah, mungkin sebab dah lama kan. So ni yang baru, masih dalam plastik. Ni kalau dah pasang memang akan okey lah. Dekat tempat minyak ni, meter dia ni kadang berfungsi, kadang tak. So kita try tukar pelampung, kita tengok macam mana. Right, so dah kita pasang. Kita pasang yang baru, ni yang lama. So nanti saya akan buang. Kita try start. Tak naik pun. Okey, boleh naik. So saya pun tak tahulah ni memang masalah pelampung ke wiring ke apa. Nanti kita tengoklah macam mana. Semoga memang pelampung lah masalah dia. Kalau wiring lagi, aduh. Okey, so ni pula fork yang lama. Tengok ni. Tak boleh buat apa dah ni. Ni memang dah kena buang je ni. Boleh je repair balik, tukar oil seal, tukar besi ni, batang besi ni. Tapi saya rasa simpan pun dah tak ada guna dah ni. Buang lah. So rasanya tu adalah video untuk kali ni. Saya nak siapkan pasang dada, lepas tu dah balik tidur. Mandi tidur. Sekarang dah pukul 1 dah guys. So ya guys, itu saja video untuk kali ni. Ciao dulu. Mantap.